عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: لم يسمع، حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis bercakap kepada orang ramai, tiba-tiba datang seorang Arabi, yakni seorang Arab Badui yang datang dari darat, dari kawasan yang jauh. Lalu dia berkata, bilakah berlakunya kiamat? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan percakapannya, tidak menjawab. Lalu kalangan orang ramai yang berfikir, boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan cara dia bertanya. Dan ada kalangan mereka yang berpendapat, boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar soalannya, yakni kerana terlalu khusyuk menyampaikan ucapan. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, mana dia orang yang aku lihat tadi dia bertanya berkenaan dengan bila berlakunya kiamat? Lalu orang itu berkata, ini dia saya, wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, apabila dihilangkan amanah, maka tunggulah berlakunya kiamat. Lalu orang itu bertanya, bagaimana hilangnya, wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, apabila diserahkan urusan umat kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Hadis ini menunjukkan bagaimana minat kepada ilmu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan oleh seorang Arab Badui yang jauh daripada Madinah, yang disebut dalam bahasa kita orang yang jauh di darat, di ulu, jauh daripada tempat belajar. Kerana nak menuntut ilmu, dia terus datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya satu perkara yang sangat besar, iaitulah berkenaan dengan kiamat. Dia bertanya, bilakah berlakunya kiamat? Menunjukkan bahawa dia sudah beriman dengan adanya hari kiamat. Cuma dia nak tahu bila masa berlaku kiamat itu. Kiamat adalah perkara yang sangat besar, yang berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahsia Allah yang tidak diberitahu kepada malaikat-malaikat yang muqarrabin, yang hampir, dan tidak diberitahu kepada nabi-nabi yang menjadi rasul, termasuk rasul yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga seseorang itu tidak mengetahui ajalnya, mengetahui umurnya, mengetahui di mana tempat dia mati dan tanah kuburnya, begitulah Allah merahsiakan bila berlakunya kiamat. Maka peristiwa kiamat lebih besar daripada ajal yang lain. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menunjukkan tanda-tanda hampirnya kiamat. Tanda-tanda hampir kiamat apabila manusia melakukan perkara-perkara yang merosakkan dunia,
yang merosakkan alam. Apabila manusia tidak menunaikan tanggungjawab memelihara kedudukannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang Badui itu bertanyakan soalan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjawab, alamat yang paling besar hampirnya kiamat ialah apabila dihilangkan amanah. Amanah dihilangkan. Manusia sendiri yang menghilangkan amanah. Amanah yang paling besar yang dipikul oleh manusia, yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan amanah, mempamerkan amanah, menunjukkan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang, makhluk-makhluk yang besar, supaya mereka bersedia untuk memikul amanah. Tiba-tiba makhluk-makhluk yang besar itu gerun, takut, lalu mereka tidak bersedia untuk memikul amanah, tetapi manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Kecuali nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Taala telah menyerahkan amanah kepada manusia. Kerana manusia diberi akal fikiran, manusia diberi tubuh badan, jasad, tidak seperti malaikat dan tidak seperti binatang. Dengan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala, dengan kekuatan ilmu yang diberi, dengan kurnia daripada Allah, manusia boleh memerintah dunia. Manusia boleh menguasai binatang-binatang yang besar, yang gagah. Boleh menguasai jentera-jentera yang berat. Boleh memerintah makhluk yang lain. Itu kelebihan yang ada pada manusia. Maka Allah Ta'ala jadikan manusia yang memikul amanah untuk beribadat, untuk memakmurkan bumi dengan hukum Allah dan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang besar yang pertama yang menjadi sebab rosaknya dunia ialah apabila manusia tidak menunaikan amanah. Lalu si Badui itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara menghilangkan amanah itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Urusan di sini ialah urusan agama. Urusan agama di sini ialah urusan agama Islam. Urusan agama Islam ialah urusan mengabdikan diri kepada Allah dan urusan memerintah muka bumi Allah dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah diserah kepada orang yang dapat menunaikan kewajipannya yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu ialah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, dan mereka itu tunduk kepada Allah. Dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang diberi kemenangan dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah lah akibat segala urusan. Para sahabat radhiyallahu anhum telah menjadikan amanah
untuk mentarbiyah dan memerintah umat dengan syariat Islam lebih penting daripada mengebumi, menanam jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal dunia, telah mati dan nyata matinya, lalu mereka bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapakah yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat. Lalu mereka memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa mereka pilih Sayyidina Abu Bakar? Kerana Sayyidina Abu Bakar dipilih menjadi imam sembahyang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam uzur. Dipilih kerana dia boleh jadi imam sembahyang bila Nabi uzur, dan mengiringi Nabi ketika berhijrah. Orang yang banyak Nabi tanya dia dalam beberapa urusan, maka Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, menunjukkan bahawa orang yang dipilih untuk mengendalikan urusan umat ialah orang yang dipercayai di dalam sembahyangnya, yang dipercayai di dalam agamanya dan amanahnya. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia akan kiamat apabila manusia memilih pemimpin kerana duitnya, kerana pandai menipunya, kerana jahatnya, kerana kehebatan dia, zalim dan jahat. Dipilih menjadi pemimpin kerana jahat dan zalim dia, takut berzalim dia. Dipilih menjadi pemimpin kerana dia menipu, bukan kerana dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan amanah, apabila Abu Bakar mencadangkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah selepas wafatnya, Sayyidina Umar menyampaikan ucapan, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Idza ra'aitum fiyya wijajan falyuqawwimhu, apabila kamu tengok aku sudah terpesong, maka perbetulkan aku. Walaupun Sayyidina Umar seorang yang terkenal dengan bengis, dengan bengkeng, mereka tidak takut, dan mereka berkata, jika sekiranya engkau menyeleweng wahai Umar, kami akan betulkan engkau dengan pedang-pedang kami. Menunjukkan keberanian untuk menyerahkan amanah kepada orang yang melaksanakan syariat. Apabila orang Islam sudah menganggap amanah itu simpan duit saja, amanah itu kirim barang saja, amanah untuk melaksanakan syariat Allah bukan amanah, bukan amanah ikut sukalah, maka dia serahkan urusan kepada mereka yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang membenarkan kemungkaran. Maka manusia tidak menunaikan amanah, maka Allah akan tarik balik, akan tarik balik dunia dengan dihancurkan. Sebagaimana kita serah kebun getah kita kepada seorang yang tidak amanah, suruh dia bersih, dia tebah dengan pohon-pohon sekali, sudah tentulah tuannya akan marah, akan bertindak. Begitulah apabila manusia tidak menunaikan amanah, melaksanakan syariat Allah, maka tunggulah dunia ini akan dihancurkan, akan dimusnahkan, habis dihancur lebu segala langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala lakukan kebangkitan semula untuk dipanggil balik manusia semua untuk dihisap dan dikira mereka semua pada hari kiamat kelak. Apa yang mereka buat pada masa di atas dunia? Adakah mereka sembahyang? Adakah mereka puasa? Adakah mereka ada duit mengerjakan haji? Adakah mereka menunaikan zakat? Adakah mereka makan minum yang halal, memakai pakaian yang menutup aurat? Adakah mereka memilih pemimpin yang melaksanakan syariat Allah ataupun tidak? Semuanya akan ditanya, dan Tuhan sebut di dalam Quran, mereka yang selamat ialah mereka yang menunaikan ibadat, yang menunaikan amanah dengan betul di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak menunaikan amanah bukan saja menjadi sebab hancurnya dunia, bahkan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam.